Jadi kita pun heran lah, Masjid Nabawi dekat, tapi ada banyak masjid-masjid kat sini. Dan ulama beritahu sebenarnya dekat sekitar pekarangan Masjid Nabawi tu hampir dekat 30 masjid. Kalau kita tengok dalam kitab, nama kitab tu Wasful Masjidun Nabawi, dia dekat 30 masjid dekat kawasan Masjid Nabawi tu. Bahkan ada rumah sahabat, dekat 20 rumah sahabat dekat dalam Masjid Nabawi tu. Jadi nak ceritanya, dulu Masjid Nabawi ni raudah tu lah, kecil je. Jadinya kawasan dia luas lagi kan Masjid Nabawi tu kan. Jadi tu ada rumah sahabat. Jadi sahabat-sahabat Nabi Islam yang dah wafat, rumah dia tu kira dah wakaf dah untuk masjid. Jadi ini hari ni kalau kita sembahyang kat Masjid Nabawi, dia akan dapat pahala sampai kiamat. Kita sembahyang Masjid Nabawi insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masjid-masjid ni kata ulama bukanlah masjid sembahyang berjemaah di zaman Nabi SAW. Tetapi masjid-masjid sahabat ni kata setengah ulama, dia ni adalah mahal dakwah di zaman hayat baginda SAW. Ulama beritahu di zaman hayat baginda hampir setiap para sahabat mereka ada mahal dakwah masing-masing. Ataupun urdu dia panggil muhalla, tempat dakwah para sahabat masing-masing. Kerana kapasiti Masjid Nabawi kecil, cuma raudah saja. Orang yang masuk Islam ramai pada waktu itu, maka Nabi telah bahagikan orang masuk Islam tadi kepada para sahabat untuk bawa balik kepada mahal dakwah dia untuk buat 3 perkara. Pertama, ajar asas agama. Kedua, dakwah. Ketiga, jamu makan. Maka sahabat Nabi bila ada orang masuk Islam, Nabi bagi kat dia, dia pun ambil bawa pergi. Ali bawa pergi tempat dia, Abu Bakar bawa pergi tempat dia. Macam tu lah orang bagi. Bukan masjid ni baru dibina, masjid ni zaman Umar Abdul Aziz. Jadi tuan-tuan, kalau subhanahu wa ta'ala, ulama beritahu mahal dakwah yang paling jauh ialah mahal Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah radhiyallahu anhu, rumah dia jauh sekali. Dan ulama beritahu Muawiyah ni waktu tu dia miskin. Dia belum jadi raja lagi masa tu kan. Dia miskin. Dan badan dia berisi sikit, badan dia besar sikit. Mungkin besar saya kot kan. Berisi sikit kan. Kemudiannya ulama beritahu miskinnya Muawiyah ni selipar pun tak ada waktu tu. Dan waktu tu musim panas. Ada satu orang putera raja daripada negara luar masuk Islam, saya lupa nama sahabat tu. Dia putera raja masuk Islam. Dia pakai kuda mahal, kasut mahal, baju mahal. Anak raja, dia putera raja lah. Jadi semua sahabat waktu tu dah ada orang dah untuk bawa balik ke tempat dia. Muawiyah tak ada lagi. Maka Muawiyah telah dipanggil untuk ambil orang ni, bawa balik ke tempat dia, buat 3 perkara, ajar asas agama, dakwah dan jamu makan. Dan ulama beritahu musim tu musim panas. Tuan boleh bayanglah musim panas. InsyaAllah kat sini panas lah. 45 darjah sampai Fajar Madinah. Tiap-tiap tahun dapat sikit percuma balik Malaysia. Kita orang tiap tahun percuma balik Malaysia musim panas insyaAllah. Muawiyah radhiyallahu anhu telah datang lah kerana selipar tak ada. Dan dia tarik kuda kawan ni. Dalam perjalanan dia beritahu, tuan boleh tak pinjamkan saya kasut tuan, saya panas. Muawiyah pun manusia juga. Walaupun sahabat pun tetap rasa panas juga. Orang tu bawa masuk Islam. Dia kata apa? Tak boleh dia kata. Tak boleh, dia kata tak boleh, tak boleh. Padahal Muawiyah ni nak bawa pergi rumah dia. Ni nak jamu makan ni. Kan? Tapi ulama beritahu betapa sahabat Nabi ni hati dia cekal. Tak terasa hati. Hati dia seperti lautan kata ulama. Masuklah air parit ke air longkang ke, laut tu tak masih, tak berubah. Ni hati sahabat. Hati mereka tak mudah kecil hati. Dia jamu macam biasa, macam orang lain biasa kawan ni, walaupun tak bagi pinjam kasut. Dia dakwah macam biasa. Dia ajar asas agama macam biasa. Kalau kita lah, mungkin orang sebelum ni kita bagi kari kepala ikan, kawan ni kedekut tak bagi pinjam kasut, kita bagi singgang kan. Tapi tak. Muawiyah, para sahabat Nabi Sallam, mereka hati mereka seperti lautan, tak terkesan pun. Hati umat hari ni kata ulama seperti kaca. Ketuk sikit dah berderai. Kadang orang kata kat orang lain dia terasa. Ustaz mengajar kat masjid, mengajar cerita pasal lain, dia terasa kena kat dia terasa tak datang dah masjid. Ni hati umat akhir zaman. Tapi para sahabat hati mereka begitu cekal. Kata ulama, Muawiyah dakwah macam biasa, ajar agama macam biasa dan jamu makan macam biasa. Semasa tutup pintu Khulafaur Rasyidin, selepas Khalifah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, maka telah buka pintu khilafah yang baru. Nama pemerintahan tu Khilafah Bani Umayyah. Dan pemerintah pertama dalam Bani Umayyah, sultan dia nama siapa? Muawiyah tadi. Yang dulu tu miskin tu, sekarang jadi raja dah. Maka Muawiyah telah panggil kawan yang tak bagi pinjam kasut tu nak bergurau dengan dia. Dia kata, "Syekh, mana kasut Syekh yang dulu tu?" Dia kata, "Tuanku," dia kata, "Amirul Mukminin, jangan cakap macam tu. Dulu saya tak tahu, masa tu baru Islam, mualaf, dulu saya tak tahu. Sekarang saya dah tahu," dia kata. Dia bergurau. Cerita pasal mahal dakwah tadi. Jadi tuan-tuan, okey ni saya nak alih ke depan. Belakang mana Abu Bakar Siddiq. Belakang Hotel Millennium tu ada tu Omar Al-Khattab punya. Depan sini ada pasar korma, depan pasar korma tu Sayyidina Osman punya. Ayo tuan-tuan muka kesempatan ni mahal dakwah. Dan kemudiannya saya nak terangkan pasal masjid yang ada banyak kubah di depan kita. Belum depan kita. Masjid ni nama dia Masjid Al-Ghamamah. Dulu situ padang, tempat lapang. Jadi ulama beritahu dekat situ baginda Islam sembahyang hari raya Aidilfitri, Aidiladha dan juga solat istisqa. Solat istisqa ni solat minta hujan. Nabi sembahyang kat situ tempat lapang tu. Dan juga masjid tu dipanggil Masjid Al-Musalla. Ulama beritahu
Satu ketika Nabi, sebab apa Nabi semain kat situ? Sebabnya wanita-wanita yang haid mereka pun nak datang dengan khutbah gaji Nabi. Sebab khutbah gaji Nabi berbeza dengan khutbah biasa. Dan Nabi telah buat kat tempat lapang. Kalau buat kat masjid, perempuan haid tak boleh datang. Jadi buat kat tempat lapang. Satu ketika sedang Nabi baca khutbah, matahari terpajar tepat dekat Nabi SAW. Hingga ulama begitu peluh telah keluar. Allah tak suka perkara itu. Allah telah hantar awan untuk lindung Nabi. Jadi ulama beritahu bila mana masjid ini dibina, diletakkan nama Masjid Al-Ghamamah, Masjid Awan. Kemudiannya di zaman Abu Bakar pindah tempat sembahyang raya ni kat Mahal Dakwah dia. Zaman Umar pindah ke tempat dia. Zaman Ali pindah ke tempat ini. Itu aja. Insya-Allah kita masuk dalam insya-Allah.